ya. Lepas tu selesai baca Quran, dia pun membaringkanlah dirinya di atas katil berehat. Dia nak tidurlah, katakan begitulah. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumahnya. Bila nenek dia tengok jam sama macam yang malam semalam itu, tengah malam, pukul 12 tengah malam, ada pun orang mengetuk pintu. Tapi tak beri salam. Ini yang makcik ni heran, yang makcik Salma ni heran. Ketuk pintu tak beri salam. Siapa tu? Tak ada jawapan. Siapa tu? Tak ada jawapan. Ketuk lagi tak ada jawapan. Makin keras ketukannya. Maka mau tidak mau makcik Salma pun buka pintu. Bila makcik Salma buka pintu, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang sudi untuk like, kemudian subscribe, kemudian share cerita-cerita seram daripada channel ini. Kemudian saya juga mendoakan anda supaya anda semua panjang umur, murah rezeki, dan yang paling penting adalah terhindar daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Sebenarnya cerita-cerita seram ini ada yang mengatakan apakah dia benar ataupun tidak, wallahu alam. Kerana saya cuma menerima cerita-cerita seram yang dihantar kepada saya melalui email dan juga secara langsung, ya, direct kepada empunya cerita. Maka kali ini saya nak ceritakan satu kisah yang saya jumpa, yang pengalaman seseorang ketika saya direct datang ke rumahnya di kawasan pedalaman Sabah di daerah Telopit. Ya, makcik ini pun telah berusia, umurnya pun kira-kira 70 tahun. Saya datang kepadanya, makcik, ada tak kisah-kisah seram yang makcik boleh kongsikan kepada saya untuk saya ceritakan dalam YouTube saya? Kata makcik itu ada. Ada. Maka inilah cerita yang saya nak kongsikan kepada anda. Bukan cerita rakan subscriber kita, bukan di email kepada saya, tetapi secara live dari kepada saya, diceritakan oleh seorang makcik yang dahulunya adalah seorang bidan di salah satu daerah di pedalaman Sabah, di daerah Telupit. Saksikan ceritanya selepas kita membaca doa ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Katanya cerita ini telah lama berlaku, iaitu sekitar tahun 1990-an lah. Ada tak para penonton sini yang sudah lahir pada tahun 1990? Kalau belum ada, sila komen. Kalau ada pun sila komen. Katakan bahawa saya berumur, ataupun saya telah lahir, ataupun saya belum lahir ketika tahun 1990. Pendek cerita, seorang makcik bernama Salma. Ini adalah seorang petani sebenarnya di daerah Telupit. Ya, seorang petani bertanam tanaman sayuran dan ada sedikit jugalah tanam-tanaman padi beliau di kampungnya. Kadang-kadang pada masa-masa tertentu ataupun sebagai kerja part-time-nya, dia juga adalah seorang bidan. Maklumlah ketika itu di kawasan pedalaman Sabah masih belum ada lagi klinik, ya. Yang ada pun ada, memang ada, tetapi jauh sangat di kawasan kampung itu, ya. Kemudian
orang-orang masyarakat di kawasan itu masih mempercayai kaedah-kaedah bersalin cara-cara tradisional, yaitu ada seorang bidan yang membantu melahirkan anak. Jadi makcik Salma ini, dia telah kematian suami, dah meninggal dunia katanya beberapa tahun sebelum dia menjadi seorang bidan. Dia ada seorang cucu yang tinggal dengannya. Cucu ini belajar, tetapi walaupun dia belajar di sekolah menengah di kawasan daerah tropik, kampungnya dengan daerah bandar ataupun pekan teluk itu agak jauh jugalah. Jadi cucunya ni taklah hari-hari balik, ya. 2 hari, 3 hari sekali barulah balik bertemu dengan neneknya di kampung itu. Begitu jauhnya rumah neneknya, sampaikan ketika itu perjalanan pun tak baik, jalan raya pun tak berapa bagus, ya. Bukan macam sekarang dah cantik. Kalau kita pergi ke Telupit memang cantik lah. Tapi ketika itu jalan pun tak berapa elok, ya, masih banyak jalan yang belum diaspal lagi. Jadi menyebabkan jarak yang dekat menjadi jauh. Kemudian masih banyak hutan-hutan yang belum diteroka. Pendek cerita. Maka satu ketika malam, ketika Makcik Salma ini tengah tidur di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumahnya. Ada orang mengetuk pintu rumahnya. Pertama perlahan-lahan, kedua makin kuat, hinggakan Makcik Salma terjaga, ya. Kemudian kata Makcik Salma, "Siapa tu?" Tak ada jawapan. Kemudian, "Siapa tu?" kata Makcik Salma, pun tak ada jawapan juga. Akhirnya Makcik Salma buka pintu, tiba-tiba ada seorang lelaki, ya, yang Makcik Salma agak-agaklah umurnya dalam sekitar 30-an katanya, ya. Katanya, "Makcik bidan, ya, saya nak minta tolonglah. Kenapa? Isteri saya sekarang ni nak bersalin dan sekarang hampir-hampir nak melahirkan anak lah." "Oh, begitu ke?" kata Makcik Salma. "Kalau begitu tunggu sebentar, ya. Saya nak siapkan dulu. Saya nak bersiaplah." Makcik Salma nak bersiaplah. Siapkan alat-alat kelengkapan apa yang patut untuk merawat ataupun membantu orang bersalin. Kemudian setelah siap, mereka pun berjalan. Makcik Salma ingatkan rumahnya dekat. Rupanya rumahnya, Masya Allah, jauh sangat. Berjalan kaki pula tu. Bukan naik basikal, bukan naik motor, tidak. Berjalan pula di kawasan yang gelap. Nasib baiklah bulan penuh mengembang, bulan mengembanglah penuh, diterangi oleh bulan yang terang, maka dapatlah mereka melihat jalan-jalan itu. Makcik itu pun nampak jelaslah, walaupun dalam keadaan yang bulan terang, tak sama dengan lampu dan sebagainya, tapi bolehlah nampak jalan tu. Jalan jauh, kemudian menuruni bukit pula. Masya Allah. Dan masuk dalam hutan belukar, menuruni bukit pula. Menuruni bukit pelan-pelan makcik itu, bersama dengan laki-laki, pemuda laki-laki itu, makcik itu pun berkata dalam hati, "Ya Allah, kampung apa ni? Jauh sangat." Makcik itu pandang kanan, pandang kiri, tak ada pun rumah-rumah orang. Sunyi, sepi. Yang kedengaran cuma bunyi cengkrik tengah malam. Makin jelas kedengaran bunyi cengkrik, ya, dengan sekali-sekala bunyi burung hantu yang menambahkan lagi Makcik Salma ni, tetapi oleh kerana tugasnya, ketakutan tu pun dipendam sahajalah, ya. Dan Makcik Salma bersangka baiklah dengan laki-laki ini, dan Makcik Salma berdoa dalam hati, "Ya Allah, mudah-mudahan tidak adalah apa-apa malapetaka yang mengganggu saya, dan saya selamat kembali, datang dan selamat kembali." Maka ketika menuruni bukit itu, sampailah Makcik Salma ke rumah orang itu. Maka setelah menuruni bukit itu, sampailah Makcik Salma ke rumah laki-laki yang mengajaknya tadi. Betul, daripada jauh kedengaran suara seperti seorang yang tengah menahan kesakitan, ya. Kemudian kata pemuda itu kepada Makcik Salma, "Cepatlah masuk, makcik, cepatlah. Kesian seperti isteri ni. Isteri saya ni hampir-hampir tak tahanlah nak bersalin ni." "InsyaAllah," kata makcik itu. Maka Makcik Salma pun masuk dan membantu perempuan yang tengah nak bersalin, bukan tengah nak bersalin lah. Dan sekala terdengar suara jeritan yang kuat, ya, oleh seorang
wanita yang tak bersalin. Biasalah kan kalau para penonton nampak orang yang tengah bersalin ya, macam itulah ya suaranya. Kemudian Makcik Salma menolong ya, sebagai bidan dia tahulah apa nak buat. Dia tekanlah perut tu, tekan, push, tarik nafas, tekan, push, tak keluar juga, push, tarik nafas, tekan. Dan yang terakhir sekali, terdengar suara jeritan yang sangat kuat daripada wanita itu. Kemudian lahirlah seorang bayi daripada wanita itu. Setelah Makcik Salma bersihkan bayi itu, dilap dan sebagainya, kemudian diserahkanlah bayi itu kepada ibunya. Kemudian ibunya pun gendong, dan Makcik Salma ambillah uri, ya, uri. Biasa orang bersalinkan ada uri itu kan, diambil, dikumpul, dan Makcik Salma keluar dari bilik dengan tujuan untuk diletakkan di luar dan dia akan tanam kemudian. Tetapi suami wanita ini datang kepada makcik, beginilah makcik, biarlah saya yang tanam uri itu, tak payahlah makcik tanam. Makcik Salma pun terkejut, sebab pengalaman Makcik Salma lah selama ini belum pernah seorang suami mengatakan demikian. Bukan tak boleh, bukan salah, tapi Makcik Salma keheranan lah, jarang-jaranglah suami yang nak tanam ori lepas bersalin itu kan. Tak apalah, kata Makcik Salma, okey, tak ada masalah. Serahkanlah dengan laki-laki itu, suami wanita itu. Kemudian Makcik Salma masuklah bilik semula. Bila Makcik Salma masuk bilik, terkejut Makcik Salma. Kenapa para penonton sekalian? Kenapa Makcik Salma terkejut? Kerana wanita yang baru lepas bersalin tadi telah duduk di hujung katil sambil menggendong anaknya, mendodoi anaknya, seolah-olah tak ada pun kesakitan ke apakah lepas bersalin. Sedangkan sedia maklum, kata Makcik Salma, biasanya orang lepas bersalin tak mampu lagi duduk. Ini baru berapa minit Makcik Salma keluar bilik dan masuk kemudian dah mampu duduk. Ini luar biasa, kata Makcik Salma. Makcik Salma berkata di hati, ini puan-puan ni luar biasa ni. Tak apalah kalau begitu. Maka Makcik Salma pun memohonlah untuk balik semula ke rumahnya dan dihantar oleh pemuda itu, ya. Dalam perjalanan balik itu Makcik Salma heran juga, sebab kata pemuda itu, makcik pegang tangan saya. Tingkat awal Makcik Salma agak terkejut jugalah, ataupun ialah seperti tak maulah nak pegang tangan pemuda ini, laki-laki ini. Tapi kata pemuda ini, makcik pegang tangan saya sebab kita akan naik bukit ni. Maka Makcik Salma pun peganglah tangannya. Bila pegang tangan laki-laki ini, tak berapa lama kemudian sampailah mereka di halaman rumah Makcik Salma. Terkejut Makcik Salma, cepat juga sampai. Tak sampai berapa minit sampai dah ke rumah. Ini pun satu luar biasa, kata Makcik Salma ni. Sungguh luar biasa ni. Tadi waktu jalan tu tak ada begitu, sebab Makcik Salma tak pegang laki-laki ni dan jalan seperti biasa. Makcik Salma tahulah jalannya sangat jauh, ya, masuk hutan belukar, masuk semak-semak, menuruni bukit. Ini pula sekejap saja. Dan selepas Makcik Salma sampai di halaman rumahnya, laki-laki ini pun mengucapkan terima kasih pada Makcik Salma. Kemudian balik semula. Secepat itu juga Makcik Salma nampak laki-laki ini hilang dari pandangan. Secepat macam tu lah, hilang dari pandangan. Makcik Salma pun berfikir sebelum masuk ke rumah. Yang pertama, Makcik Salma tak ada apa-apa dibagi. Yalah, Makcik Salma ni bukan jualah nak minta bayaran kan. Cuma faham-faham lah, dah dibantu tu bagilah sedikit hadiah kan. Nanti Makcik Salma, bukanlah Makcik Salma minta bayaran tetap ke RM100 ke RM50 ke, tidak, tapi sekurang-kurangnya bagilah sedikit sebagai penghargaan membantu istrimu tu. Susah-susah ni Makcik Salma ni, kata Makcik Salma dalam hati. Tapi tak apalah, kata Makcik Salma. Ya, tak apalah, dia lagi pun Makcik Salma ni jadi bidan pun, bidan kata orang ikhlas sajalah, ya. Ingin mencari keridaan Allah dan mendapatkan pahala. Gitulah kata Makcik Salma, tak apalah, tak bagi pun tak apa. Imang dah, tak ada orang lain kan di kampung tu yang jadi bidan, melainkan Makcik Salma. Ini pun Makcik Salma jadi bidan ini pun turun-temurun daripada ibunya, ya. Kemudian daripada nenek, arwah neneknya, daripada arwah ibunya, kemudian arwah neneknya.
dulu pun bidan, arwah neneknya bidan, arwah ibunya pun bidan. Jadi malam itu setelah Makcik Salma membersihkan diri, mandi dan sebagainya, Makcik Salma pun menunaikan salat dan membaca Al-Quran, ya. Dan salat baca Quran, kemudian sampailah ke subuh. Selesai salat subuh, ya, lebih kurang pukul 7 pagi, lebih kurang begitulah. Pagi-pagi lagi, ya, cucunya datang. Alhamdulillah, cucu Makcik Salma lah tadi yang belajar di daerah Telupit, sekolah menengah tu, datang. Maka kata Makcik Salma, alhamdulillah, cu, kamu datang, kalau begitu boleh tolong nenek ya. Tolong apa nek? Tolong nenek sebentar lagi, lepas nenek siapkan ramuan-ramuan, herba-herba ni untuk ubat. Sebab semalam semalam nenek pergi ke satu rumah tu yang agak jauh jugalah. Nenek masih ingat jugalah jalannya tu, iaitu ada ibu baru lepas bersalin. Jadi nenek nak buatkan ramuan herba ni, nanti dah siap, tolong nenek ya, hantar nenek ke sana. Kata cucunya, okey, baik nek, boleh. Maka nenek cerita lagi, siaplah ramuan-ramuan itu, dan berjalanlah nenek ini dengan cucunya. Nenek ini masih ingat lagi lah jalan ke sana, walaupun malam tu, ya malam, bulan mengambang, terang juga. Masuk dalam hutan belukar, masuk semak-semak, dan akhirnya menuruni bukit. Kata cucunya, nek, jauh juga tempatnya nek. Ya, jauh. Aish, tahan juga nenek ya. Biasalah cu, nenek punya tugas. Sampai mereka menuruni bukit tu, kata cucunya, mana rumahnya nek? Tu depan sekejap lagi lah. Kita turun bukit ni, masuk semak, lepas tu nampak rumahnya. Maka mereka pun turun bukit. Bila saja nenek itu turun bukit dengan cucunya, tiba-tiba tak ada sebiji rumah pun di situ. Masya Allah. Lagilah nenek itu terkejut. Makcik Salma terkejut. Dan cucunya pun terkejut. Kata cucunya, nek, ini dah hujung tempat ni. Dan sana tu hutan tebal nek. Dan ini kira dah penghujung ni tempat ni. Mana rumahnya nek? Kata Makcik Salma, saya ingat saya sinilah cu rumahnya. Ini lah tempatnya ni. Saya ingat ni pokok ni. Ni pokok. Ni. Kata Makcik Salma, mengingat kembali peristiwa semalam. Dan ini bukit ni. Makcik Salma ingat lagi. Tapi kalau ia pun nek, kata cucunya, mana rumahnya? Aduh, kata Makcik Salma, iya tak, iya juga ya. Tak apalah cu, kita baliklah cu. Nenek pun tak tahulah macam mana ni. Maka mereka pun baliklah. Dalam hati nenek, ini ada sesuatu perkara yang tak beres ni, kata nenek tu. Ini ada satu-satu perkara yang tak beres. Ya, kata Makcik Salma lah. Ya, ini satu perkara yang tak beres ni. Seperti ada sesuatu lah. Tapi tak apalah, kata Makcik Salma. Tak maulah fikirkan sangat. Maka mereka pun balik, ya. Daripada balik pagi sampai ke petang dan malam. Sampai dekat-dekat malam itu, cucunya minta diri pulang. Kata cucunya, nek, minta maaf, saya tak boleh bermalam di rumah ni. Kenapa? Kata neneknya. Sebab besok kami ada kelas. Malam ni mesti saya balik. Balik dengan siapa? Saya tumpang dengan sahabat saya ataupun rakan saya tu, rumah di ujung sana tu, naik motor. Ya ke? Ya nek. Tak apalah cu, hati-hati ya. InsyaAllah nek. Nenek pun hati-hati ya. InsyaAllah cu. Datang lagi nanti. Ya nek, insyaAllah. Maka baliklah cucunya. Ya. Sebab besok ada kelas sekolah. Jadi seperti biasalah nenek ni selepas solat Isyak dia baca Quran sedikit ya. Lepas tu selesai baca Quran, dia pun membaringkanlah dirinya di atas katil berehat. Ya, nak tidurlah, katakan begitulah. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumahnya. Bila nenek dia tengok, jam sama macam yang malam semalam itu. Tengah malam, pukul 12 tengah malam, ada pun orang mengetuk pintu. Tapi tak beri salam. Ini yang makcik ni heran, yang Makcik Salma ni heran. Ketuk pintu tak beri salam. Siapa tu? Tak ada jawapan. Siapa tu? Tak ada jawapan.
Ketuk lagi tak jawapan, makin keras ketukannya. Maka mau tidak mau Makcik Salma pun buka pintu. Bila Makcik Salma buka pintu, tiba-tiba Makcik Salma terkejut kerana bila dibuka pintu, Masya Allah, Makcik Salma tengok ke atas, ada dua susuk makhluk, ya, yang besar, tinggi dan berbulu, berdiri betul-betul di pintu masuk rumah Makcik Salma. Dua orang makhluk, ya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, tapi berbulu semuanya, mukanya menyerupai anjing. Masya Allah, kata Makcik Salma, hampir-hampir seperti anjing, tapi bertangan dan berkaki dan berbulu keduanya, ya. Tak tahulah Makcik Salma mana satu jantan, mana satu betina. Keduanya besar. Jadi Makcik Salma terkejut, ya. Dia terkejut, hatinya berdebar-debar. Terkejutlah seorang diri pula tu, panik lagi. Tetapi Makcik Salma tetap menahan perasaan takut itu dengan memegang, ya, kedua-dua tiang pintu itu dengan kuat, menahan diri supaya tidak ada seperti perasaan yang takut nanti Makcik Salma pingsan pula, seorang diri pula tu. Maka Makcik Salma memberanikan diri. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu ganggu aku? Aku tak pernah pun ganggu kamu. Kamu datang sini untuk apa? Tak ada jawapan daripada dua makhluk itu. Tak ada bicara langsung. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut dua makhluk yang besar dan berbulu itu. Kamu nak apa? Kata Makcik Salma. Tak ada jawapan juga. Pergilah kamu balik ke alam kamu. Ini bukan alam kamu, ini alam kami. Kamu ada alam sendiri, kami ada alam sendiri. Baliklah kamu ke alam kamu. Jangan ganggu kami. Tak ada jawapan. Ketika itu Makcik Salma seperti ada kekuatan dalam dirinya. Hatinya sentiasa berzikir, ya. Allah, 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 dalam hati sentiasa berzikir. Kemudian Makcik Salma pun membacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim keluar dari bibirnya. Tiba-tiba makhluk itu seperti kesakitan. Terdengar suara seperti menahan sakit. Gitu. Makcik Salma pun terkejut. Kemudian Makcik Salma mundur ke belakang, mundur setapak ke belakang. Makcik Salma nampak ada situ, ya, batang pokok ubi yang belum Makcik Salma sempat tanam tu, dilontarnya kepada dua makhluk. Bila Makcik Salma lontar batang ubi itu kepada makhluk yang dua yang berbulu itu, belum sampai batang ubi itu terkena kepada badan makhluk yang berbulu itu, tiba-tiba makhluk itu hilang. Begitu saja. Hilang begitu saja. Masya Allah, kata Makcik Salma. Makcik Salma pun menyapu dadanya. Ya Allah, menyapu dadanya pelan-lahan. Ini adalah ujianku, ya Allah. Lindungilah aku, ya Allah, dari gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan, kata Makcik Salma sambil membaca doa penghindar daripada makhluk halus. Dan Makcik Salma pun tutup pintu. Sebelum tutup pintu, Makcik Salma membaca sedikit doa, dan telah tutup pintu, Makcik Salma mengambil segelas air, dia meminumnya, kemudian baring. Dan Makcik Salma malam itu terlelap tanpa sedar sehingga masuk waktu subuh, kedengaran azan sayup-sayup dari jauh. Kemudian selepas Makcik Salma selesai salat subuh, dan ketika matahari dah datang bersinar, Makcik Salma biasalah, selain daripada bidan kampung, dia juga ada seorang petani seperti mana yang saya ceritakan tadi. Lepas itu Makcik Salma pun bukalah pintunya pagi-pagi itu. Ya, pagi-pagi. Bila Makcik Salma buka pintu pagi-pagi itu, terkejut Makcik Salma. Kenapa? Kerana di halaman rumahnya banyak buah-buahan, berjenis-jenis buah-buahan, dan juga banyak sayur-sayuran, berjenis-jenis sayur-sayuran. Ish, hati Makcik Salma, ini untuk siapa? Untuk aku ke? Untuk siapa? Tapi setahu Makcik Salma, di tempat tu cuma Makcik Salma saja ada rumah. Adapun rumah jauh, lebih kurang 100 meter baru ada rumah jiran-jiran.
Jadi rumah tu, kawasan tu, selepas pintu ada halaman rumah dan situ ada jenis buah-buahan. Makcik Salma pun kan berfikir juga, ini dari mana? Kemudian ada sayur-sayuran, bermacam-macam jenis sayuran di situ. Jadi Makcik Salma pun gosok-gosok mata. Apakah ini persalah pandang kah, ataupun halusinasi kah, ataupun macam mana? Makcik Salma pun ambil lah. Ya, Makcik Salma ambil buah rambutan, Makcik Salma try makan. Sahih, memang betul. Memang buah asli, bukan buah hayalan, bukan. Maka barulah Makcik Salma faham. Baru dia faham sebenarnya apa yang terjadi. Barulah Makcik Salma berfikir, apa yang terjadi? Rupa-rupanya dua orang yang dibantunya pada malam itu, yaitu suaminya dan istrinya yang hendak bersalin itu adalah daripada makhluk bangsa jin yang dibantu oleh Makcik Salma, bukan manusia. Jadi mungkin kedatangannya malam itu mengucapkan terima kasih, tetapi tak tahulah kan, bahasa jin Makcik Salma pun tak faham. Dan macam mana pun, maka buah-buahan yang banyak dan sayur-sayuran yang banyak itu ada tanda berterima kasih kepada Makcik Salma kerana telah membantu mereka berdua. Masya Allah, kata Makcik Salma. Rupa-rupanya, kata Makcik Salma, ada juga makhluk jin yang ingin khidmat daripadanya. Inilah kisahnya para penonton sekalian. Mudah-mudahan kisah ini dapat memberi manfaat pada kita semua dan juga menghiburkan kita. Yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk itu jadikan sempadan. Dan anggaplah ini kalau setengah mereka itu ataupun setengah penonton tak berapa percaya, anggaplah ini sebagai hiburan, ya, semata-mata. Sama ada benar atau tidak, wallahu alam. Sebab saya sendiri pun cuma mendengar kisah ini daripada Makcik Salma. Sekian, ampun maaf, bertemu lagi di siri-siri akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.